Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dengan bahagian terakhir untuk masa dan waktu, iaitu pengiraan operasi asas sebagi masa. Operasi asas terbagi pada 4, tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, kita akan tunjukkan beberapa contoh yang berkaitan dengan tambah, tolak dan juga bahagi. Kita mulakan dengan tambah. Okey, soalan yang diberikan ialah 6 hari 15 jam tambah 1 hari 12 jam. Langkah yang pertama yang perlu kita buat ialah kita perlu sediakan table T. Okey, table T jadual tu. Kemudian kita masukkan nombor 6 hari 15 jam tambah dengan 1 hari 12 jam. Okey, kirakan seperti biasa ikut rumah. Okey, rumah jam kita ada 27 dan rumah hari 6 tambah 1 ialah 7. Okey, di sini apabila kita buat pengiraan, kita tengok kan. Dia tulis kat sini 27 jam ni yang kita dapat. Okey, sedangkan dalam satu hari kita cuma ada 24 jam. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita tolak dengan 24. Dan apabila tolak dengan 24, rumah hari akan bertambah sebanyak 1. So, tambah 1 dekat sini. Maka jawapan kita ialah 8 jam 3 hari. Okey, ini jawapan akhir kita. 8 jam 3 hari. Isikan di ruangan kosong. Okey, 8 jam 3 hari. Okey, seterusnya kita cuba pula soalan tolak. Okey, untuk soalan tolak 6 minggu 2 hari tolak 2 minggu 4 hari. Rumah yang ada ialah rumah minggu dan hari. Okey, jadi kita masukkan dalam table T kita rumah minggu dan juga rumah hari. Masukkan soalan 6 minggu 2 hari tolak 2 minggu 4 hari. Okey, kita tengok dekat sini. Di rumah hari kita 2 tolak 4. Boleh tak nombor kecil tolak nombor besar? Tak boleh kan? Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu pinjam daripada rumah minggu. Apabila nak pinjam daripada rumah minggu, kita pinjam 1. Okey. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi kita tambah dengan 7. Kita dah pinjam 1 minggu ni tadi, maka kita tambah dengan 7 di rumah hari. Berapa 2 tambah 7? 2 tambah 7 ialah 9. Okey. 9 tolak 4 kita dapat 5. 5 tolak 2 kita dapat 3. Okey, maka inilah jawapan kita, iaitu 3 minggu 5 hari. Okey, jadi pelajar pastikan tentang pertukaran unit. Kalau misalnya minggu dan juga hari, maksudnya kita tambah 7 lah. Yang ni kan, kita tambah 7 dekat sini. Kalau yang melibatkan tahun dan juga bulan, 1 tahun 12 bulan, maka kita akan tambah 12 dekat ruangan tu. Okey, itu berkaitan dengan tolak. Seterusnya kita pergi kepada operasi darab. Okey, untuk operasi darab paling senang sebab kita hanya tengok saja sifir yang digunakan. Dalam soalan ni ialah 2 dekad 7 tahun darab dengan 5. Maka kita akan kira sifir 5. Kan? Okey. So, berapa 5 darab 7? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okey, 5 darab 7 ialah 35. 5 darab 2 kita dapat 10. Okey. Maksud dia 10 dekad 35 tahun. Tapi boleh ke jawapan ini diterima sebagai jawapan akhir? Tak boleh sebab 35 tahun dah lebih. Sebab kita ada 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey, sekarang ni kita nak tengok nombor apa yang boleh ditolak. Untuk rumah tahun ni tak boleh lebih pada 10. Jadi kita nak tolak berapa? Okay, kita tengok kat sini. Kalau 10 tahun 1 dekad. Kalau 20 tahun bersamaan dengan 2 dekad. Kalau 30 tahun bersamaan dengan 3 dekad. So kita nak ambil yang mana? Ambil 20 ke 30? Kita ambil yang 30 sebab dia lebih hampir kan. Okay, so tolak 30. Nak buat apa? Tambah 3. Tambah 3 di rumah dekad. Bila kita tolak tahun, kita kena tambah dekad. Okay, maka jawapan akhir kita ialah 5 kat sini. Isikan unitnya 10 tambah 3, 13. Maka jawapan kita ialah 13 dekad 5 tahun. Masukkan jawapan 13 dekad 5 tahun. Okey, itu pengiraan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan bahagi. Soalan bahagi terus buat soalan dalam bentuk lazim. Okey, rumahkan dia.
Dalam soalan ni kita ada 14 abad 40 tahun bahagi dengan 6. Maka sifir yang akan kita gunakan sifir 6. Kalau pelajar masih lagi tak boleh nak menghafal, yang sepatutnya kena hafal, tuliskan dekat tepi dulu. Okey, sifir 6 kita ada 6, kita ada 12, 18, 24, 30. Okey, buat setakat tu cukup. Alright, so kita akan tengok dulu. Yang pertama ialah 14 bahagi 6. 14 bagi 6 yang paling hampir ialah 12. Maka dia ialah sifir 2. 6 darab 2, 12. 4 darab 2 ialah 2. Okey. Di sini 2 ni 2 apa? 2 ni ialah 2 abad. Okey. Dan kita nak tukarkan kepada tahun. Okey. 1 abad bersamaan dengan 100. Kalau 2 abad bersamaan dengan 200. Jadi apabila kita pindahkan 2 abad masuk ke rumah tahun, kita akan dapat sebanyak 200. Okey, operasi apa kita nak buat? Operasi tambah. Okey, sebab kita nak pindah masuk ke rumah tahun. Okey, maka jawapan dekat sini ialah 240. Okey, pengiraan seperti biasa, 240 bagi 6, sifir berapa? Tengok nombor 24. 24 dekat sini, sifir 1, 2, 3, 4. Okey, 6 darab 4 bersamaan dengan 24. Tolakkan, habis. Turunkan sifar. 6 darab sifar, sifar, tolak, habis. Okey, jawapan kita ialah 2 dengan 40. 2 apa? 40 apa? Okey, isikan balik dia punya masa ni ke atas. Okey, abad ni kita pindahkan dekat atas. Tulis mula 2 abad. Tahun kita pindahkan ke atas 40 tahun. Maka jawapan kita ialah 2 abad 40 tahun. Benda ni kena tulis Ni kena tulis. Jangan biarkan kosong. Mesti ada. Setiap unit mesti ada pengiraan dia. Okey, dekat sini kan kalau awak perhatikan, kalau soalan dia melibatkan, contohlah melibatkan dekad dan juga tahun. Okey, bila dah bahagi-bahagi tu, dah bagi-bagi, katalah ada baki bersamaan dengan 3. Okey. 3 apabila naik ke atas dia akan jadi 30. Okey, sebab 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi kalau 3 dekad bersamaan dengan 30 tahun. Kita kena tengok unit apa yang kita tukar. Kalau macam ni kita ada dekad dengan tahun, maka pertukaran dia ialah 10. Kalau 3 10, kalau 1 10, 2 20, 3 30. Okey, berbanding dengan soalan tadi, kita buat antara abad dan juga tahun. Abad dengan tahun ialah 1 abad 100 tahun kan. Jadi, kita terus convertkan dia 2 abad bersamaan dengan 200 tahun. Okey, jelas pelajar-pelajar sekalian cara untuk buat pengiraan operasi tambah, tolak dan bahagi. Okey, jadi saya nak pelajar mengira dengan berhati-hati, tunjukkan langkah dengan betul dan kemas. Okey. Pastikan satu nombor satu kotak. Jangan nak tu sangat. Okey, tulisan kemas, nombor kemas dan cantik. Alright. Okey, so siapkan latihan yang teacher dah sediakan dalam lembaran kerja. Kemudian dah siap jawapan, snapkan jawapan dan hantar dalam Telegram. Okey kelas, Assalamualaikum.